Boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Insya-Allah malam ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir, yang mana kita sampai ke terakhir itu kita bincangkan berkenaan dengan asbabul ikhtilafi fi tafsir. Ini tafsir salaf sebab-sebab punca sebab-sebab atau punca-punca percanggahan dan tafsir salaf. So kita kata kerana benda sebut dia kembali pada dua perkara. Pertama kepada kefahaman mufassir itu sendiri. Yang kedua adalah berkenaan dengan kalimah dalam bahasa Arab yang datang tadi dalam Quran Karim mempunyai berbagai maksud atau kepelbagaian difahami, kepelbagaian lebih dari satu makna. Yang kita dah ambil sampai dua. Tajuk pertama itu kita ambil adalah berkenaan dengan kalimah berkenaan mushtarak, dikongsikan dalam bahasa Arab, penggunaannya itu dengan bertentangan, maksud bertentangan, kadang-kadang bertentangan yang boleh kita pakai, kemudian ada bertentangan yang tak boleh kita gabungkan sekali, dan kemudian berlainan maksud atau berbagai macam atik kan. Ada kata atik tu usang, ada kata atik tu bebas daripada penguasa-penguasa yang zalim. Yang kemudian kedua yang kita ambil pada minggu yang lepas itu berkenaan dengan percanggahan ni berkenaan dengan dhamir yang menafsirkan, yang ditafsirkan. Dhamir mufassar, mufassir dhamir dia berbeza. Jadi kita kata pertama sekali sebab bentuk pertama adalah dhamir ni itu adalah dhamir yang boleh balik pada dua, salah satu pada lebih daripada satu balikan. Contoh kita ambil surah Insyiqaq ayat yang ke-6. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadham famulaqih. Wahai manusia, kalian berletih penat pada Tuhan kalian, satu berletih penat, dan kalian akan bertemu dengan nya. Nya tu sama ada Allah, nya tu ataupun letih penat yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua adalah dalam ayat tersebut ada dhamir, dan setiap satu ada dua dhamir, dan setiap satu dhamir tadi kembali kepada rujukan yang tak balik pada satu lagi. Dan kita lihat dalam ayat surah Fatir ayat ke-10, ilaihi yarji'ul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Kepadanya Allah Ta'ala naik al-kalimut thayyib dan juga amal soleh yarfa'uhu. Mana yarfa'uhu tu dalam tu ada dua dhamir. Satu dhamir fa'il, satu dhamir maf'ul. So dhamir tadi akan balik pada berbeza. Dia kata, jadi kat situ ada beberapa pendapat. Pendapat pertama dhamir yang zahir itu ha tu, hu tu kan. Pahala mahal nasab maf'ul kembali kepada kalimat thayyib. Dan makna dia adalah amal soleh akan mengangkat kalimat tayyib. Yang kedua adalah dhamir mustatir yang fa'il tu mengangkatnya tu kembali kepada Allah. Dia mengangkatnya. Amal soleh diangkat oleh Allah Taala. Yang ketiga yang kata yang ketiga dia kembali kepada berkembang kalian juga kalimat tayyib tu mengangkat amal soleh. Wal amalus salihu kan, kalimat tayyib tu mengangkat amal soleh. Sebab kita sebut itu la ilaha illallah, kalau tak ada amal soleh yang lain pun tak guna. Baik. So kita alhamdulillah sampai situ last kali kita bincangkan. So malam ni kita sambung lagi melihat kepada punca atau sebab kerana macam mana boleh ada banyak maksud pada satu ayat atau satu kalimah. Baik. Yang ketiga an yakuna fil jumlati hadfun. Bahawa dalam ayat tersebut, dalam jumlah ayat berkenaan ada pemadaman, mana hadaf. Ya, hadaf ni sebenarnya penggunaan dalam bahasa Arab macam perbualan kita biasa pun, macam bila kita kata
hal ra'aitahu. Na'am. Kita kata na'am saja tu maksud dia na'am ra'aituhu. Maksudnya kita kadang-kadang kita tak cakap semua. Dalam bahasa Arab macam ahlan wa sahlan. Penggunaan ahlan wa sahlan tu sebenarnya ada hadaf dekat situ. Ada yang dihadaf daripada ayat tersebut. Macam bismillah dengan nama Allah apa? Macam saya pegang, saya mula dengan nama Allah. Itu maksud dia mesti ada hadaf. Ni bagi kita kefasihan dalam bahasa Arab, memang hadaf itu adalah benda biasa berlaku. Dan dia tidak merumitkan bagi orang Arab, benda itu adalah biasa. Adalah biasa, ya. Dihilangkan kadang-kadang huruf, kadang-kadang baris. Kadang-kadang perkataan, kadang-kadang kalimah, jumlah akan dihadaf. Macam bila kita ahlan wa sahlan tu, mana maksud dia lah ahal tu laka ahlan wa sahal tu laka sahlan. So dia ada kalimah tersebut yang dihilangkan daripada ayat. Macam kita kata tayyib kan. Bila orang kata macam ni tayyib, baiklah kan, setuju. Mana kita ada benda kita sorok daripada bukan kita sengaja sorok, tapi cara jawapan macam tu. Macam kita kata ma ismuhu, siapa nama dia ni? Lepas tu dia kata Ahmad. Mana ismuhu Ahmad? Ismuhu Ahmad. Nama dia Ahmad. Itu ayat penuh dia. Ya, kalau kita jawab Ahmad saja pun betul. Kita jawab ismu Ahmad pun betul. Ini kaedah biasa. Ini adalah cara orang Arab bertutur. Dan tidak ada masalah pada perkara tersebut. Dan bila hazaf ni pula, ada kadang-kadang hazaf ni yang boleh merubah makna. Terutama apabila hazaf tersebut huruf jar. Huruf jar yang dihazaf yang memberikan perbezaan makna. Okay, contoh dekat sini dia kata dia kata wa yuhtamalu fi taqdirihi aktsara min makna. Mana berjadi dalam jumlah tu ada hazaf dan berkebaran kalian pada takdir dia. Mana yang disembunyikan tu lebih dari satu makna. Contoh ni pun nampak. Maka fayadhkuru kullu wahidin maka akan menyebut setiap seorang itu di kalangan ahli tafsir tu ahadal ma'anil muhtamalah, salah satu makna yang berkebaran kalian dimaksudkan di situ. Okey. Misaluhu firman contoh dia qauluhu ta'ala firman ta'ala wa targhabuna an tankihuhunna. Dan kalian targhabu ni raghiba yarghabu. Saya pernah sebut itu kan. Kalimah bahasa Arab yang boleh datang satu kalimah dua makna, tapi perbezaan makna dia akan bertukar ikut pada huruf jar. Huruf jar yang kita guna. Macam saya kata raghibtu fi hadha, saya suka benda ni. Atau raghibtu an hadha, saya tak suka benda ni. Perbezaan dia adalah fi atau an. Fi atau an. Kalau saya kata raghibtu fi atau raghiba fi, maksud dia suka. Raghiba an, maksud tak suka. Okay. Dia ayat dia kalau itu surah Nisa ayat 127. Kalau kita buka ayat tersebut, kita baca ayat itu dan kita nak tengok maksud dia. Okey. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka minta fatwa engkau hai Muhammad mengenai wanita. Qulillahu yuftikum fihin, katakan hai Muhammad, Allah beri fatwa, beri bimbingan, beri penjelasan mengenai mereka. Mereka, bukan Nabi, Allah sendiri. Wa yusla alaikum fil kitabi, dan juga Allah Ta'ala yang menjelaskan kepada kalian apa dibaca pada kalian dalam kitab. Fi yataman nisa, pada anak-anak yatim perempuan. Anak-anak yatim perempuan. Sebab ini kes dia pasal zaman dahulu, bila ada orang dia ada pak saudara ke, dia ada sepupu ke, dia ada adik-beradik ke, terutama sepupu lah, kes sepupu. Manakala dia kata dia ni sepupu dengan perempuan tersebut, bapa perempuan tu mati, bapa perempuan tu dengan bapa dia adik-beradik. So dia dah jadi wali, dia jadi waris. Dia wali perempuan tu, dia waris perempuan tu. Kalau nak nikah, dia kena nikahkan. Sebab dia anak-anak pak saudara perempuan tu berkenaan. Bapa dia mati, bapa perempuan tu mati. So hubungan dia dengan perempuan tu berkenaan adalah sepupu. Dalam masa yang sama, dia wali, dia waris. Faham? Kalau anda kata pak saudara ada, dia wali dan dia waris juga. Cuma yang ini tak boleh kahwin. Pak saudara dengan anak saudara tak boleh kahwin. Tapi sepupu, anak pak saudara dengan sepupu dia boleh kahwin. Ni kena faham kedudukan tu. Okey. Dia kata fi latama allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun.
yang kalian tidak berikan mereka apa ditetapkan untuk mereka. Kamu tak bagi hak mereka daripada harta, hak mereka daripada segi masalah pewarisan. Jadi kes dia pasal lelaki akan dapat banyak lah biasa. Banding perempuan kalau seorang dapat setengah. Kalau bapa dia mati, mak dia mati, dapat setengah. Kalau dia kata dia ramai 2/3. So baki tu akan pergi pada waris lelaki yang terdekat. Kalau tak ada tak ada adik-beradik, bapa tak ada, anak tak ada, dia akan pergi pada bapa saudara. Bapa saudara tak ada, anak pak saudara itu sepupu. Dia kata, yang tidak akan boleh berikan mereka apa ditetapkan untuk mereka. Wa targhabuna an tankihuhunna. Demikian, dan kalian ingin untuk nikahi mereka atau tak nak nikahi mereka. Sebab kadang dia kata perempuan tu nikah dengan orang lain, harta yang dia jaga, itu anak yatim harta yang dia jaga akan pergi pada orang yang kahwin tadi, suami dia, keluarga sana. Tak ada dekat kita. Kalau kita kahwin dengan sepupu kita tadi, kita ulang bahagian kita ada, bahagian dia pun kita pegang. Nampak? Bahagian dia, setengah harta tadi dia dapat, bahagian satu lagi kita pegang. Dua-dua kita pegang. Jadi kat sini Allah Ta'ala kata, kalian tak mahu berikan hak, tak beri lagi hak mereka, tapi kalian ingin atau tak ingin nikahi mereka. Wal mustada'afina minal wildan, demikian juga yang golongan lemah di kalangan anak-anak. Maksudnya yang tak berupaya untuk menguruskan harta, masih kecil lagi, kalian jadi wali, kalian jadi waris. Antaqumu lil yatama bil qist, yang Allah Ta'ala pesan adalah hendaklah kalian melaksanakan pada anak-anak yatim dengan saksama. Jangan buat tak adil pada mereka. Pasal kes tadi lah, kalau nak kahwin macam nak tambah harta. Faham tak? Dia kahwin sepupu dia dapat harta. Kalau dia tak nak kahwin, so apa dibuat? Kekalkan dalam jagaan dia ke? Tak nak pulangkan harta tersebut? Ini soalan yang dimunculkan. Jadi dua-dua kedudukan tadi, sama ada orang tu nak kahwin kahwin dengan sepupu dia tu, ataupun tak nak kahwin dengan sepupu dia, tetap dekat situ dia kena berlaku adil kepada wanita tersebut. So kat sini pada tajuk ayat tadi, misaluhu qauluhu ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wa targhabuna an tankihuhunna, dan kalian ingin atau tak ingin nikahi mereka. Fa fi muta'alliqi targhabuna taqdiran, pada berkaitan ta'alluq itu huruf jar yang berkaitan dengan kalimah targhabuna tu, takdiran ada dua pengertian atau dua maksud. Dua pengertian tersembunyi. Al-awwalu, yang pertama, targhabuna fi nikahihinna, yang kalian ingin untuk nikahi mereka. Wa hadha qaulu Aisyah wa Ubaidah. Ini kata-kata Aisyah juga Ubaidah. Okey, ini pertama mana dia kata fi. Nampak fi. Kemudian yang kedua, watar allati al-athani targhabuna an nikahihinna, yang kalian tak suka untuk menikahi mereka, tak nak nikahi. Okey, wa hadha qaulul Hasan, ni kata-kata Hasan Al-Basri. Pasal balik pada asal dia akan relate kepada layanan kita. Pasal dia dua tu tadi, kalau dia kahwin kan dia dapat semua harta yang ditinggalkan oleh bapa anak yatim tadi akan kembali kepada dia. So dia akan pegang harta tersebut. Tapi kalau nikah anak yatim tadi dengan orang lain, maka harta tu akan pergi ke sana. Tak ada lagi bawah jagaan dia. Ini sudut asal. Jadi dekat situ yang dimaksudkan, yang dikehendaki Allah Ta'ala, tak kira kamu tak suka nikahi mereka atau suka nikahi mereka, kalian tetap kena berlaku saksama. Sebab tak boleh dibuat mereka sedemikian. Hanya kerana kalian nak pegang terus harta tersebut bawah jagaan kalian. Ialah dalam pengurusan kan, terutama kalau benda tu ladang, benda tu ternakan kan, kadang-kadang benda tersebut akan ada hasil. So hasil yang datang balik tadi boleh dapat kepada orang yang menjaga. Faham Penjaga akan ada hak untuk ambil bayaran pengurusan dan sebagainya. So soalan kat sini tanya, jadi erti kata lain, duduk mana keadaan sekalipun, kamu suka nikahi mereka, tak suka nikahi mereka, tetap kalian kena saksama kepada mereka. Itu maksud yang dikehendaki dalam ayat berkenaan. Tapi targhabuna tadi boleh maksud suka, boleh maksud tak suka. Punca sebab hazaf an ke fi. Sebab dalam tu
hazaf dia an ke fi? Kalau hazaf an, maksud dia tak suka. Kalau hazaf fi, maksud dia suka. Ingin. Ingin atau tak ingin. Tu maksud dia. Jadi kat situ kalau kita kata kita jumpa perbezaan pendapat di kalangan ahli tafsir dekat situ, dia bukan kerana benda tersebut adalah dia pasal dia kembali pada penggunaan bahasa Arab pada kalimah berkenaan. Dia memang mempunyai lebih daripada satu maksud. Cuma dalam kes ni, walaupun kita kata bunyi itu macam suka tak suka, tapi tajuk dia tetap sama. Ia berkaitan dengan masalah janganlah suka kamu atau tak suka kamu tadi menyebabkan kamu tidak berlaku sama kepada mereka. Kalau dia kata contohnya macam apa? Macam kes kata kononnya nak jadi dah isteri dia, so dia pun telan siap-siap harta berkenaan. Tak boleh. Ataupun tak suka, saja tak nak bagi kahwin. Susahkan perempuan tu untuk kahwin. Orang nak pinang buat tak tahu, buat tak layan. Salah juga. Sebab harta yang dimiliki oleh anak yatim tadi adalah harta dia, bukan harta kita. Tak boleh kita ambil harta tersebut kerana nak menguruskan, nak dapat untung, kita saja sorokkan. Ataupun sengaja buat-buat tak dengar, tak sedar hak dia. Ini antara benda besar lah pada zaman orang Arab zaman dahulu, terutamanya dan zaman kita sendiri pun sebenarnya memang tajuk bab berkenaan harta anak yatim ni banyak orang culas. Tak nak tengok. Kalau yang terdekat kita tengok, Allah Alam lah, yang macam kes yang family yang Pajero Sport terbalik langgar dengan Myvi berlumba. Yang anak ada kan. Itu contoh paling mudah lah dapat kita lihat kelang kabut. Semua berebut sebab siapa jaga anak tadi si ada bayaran, ada allowance. Bapak dia letakkan tabung macam tu. So berebut lah. Ini berebut, belah mak dia berebut dengan belah bapak dia berebut nak jaga budak berkenaan. Lepas tu duit orang sumbang habis, hilang. Ni kena jaga sikit. Harta anak yatim ni sangat besar. Dan ni kalau ni kata zaman dahulu memang antara benda dari concern Islam tak boleh kita ambil. Tak kata wala taqrabu malil yatim illa billati ahsan. Yang kamu dekati harta anak yatim kecuali apa yang untuk kebaikan yang terbaik untuk dia. Bukan untuk kamu, untuk dia. Apa untung untuk dia kamu buat. Apa tak untung untuk dia tak boleh buat. Tu asas. Ya. Macam mana? Dia sebenarnya kalau ikutkan demi kafalah yatim ni, dari segi masalah yang paling layak membela budak tersebut adalah adik-beradik mak. Adik-beradik mak. Pasal dia lebih serupa dengan mak budak tersebut. Kalau mereka nak. Mereka biasanya dalam kes berlaku macam kematian dan sebagainya, kalau perebutan benda, dia akan letak macam tu. Kalau mak tak ada, dan pergi pada adik-beradik mak dulu. Sebelum pergi pada adik-beradik bapak. Sebenarnya. Tapi tanggungan hidup mesti dikeluar oleh adik-beradik bapak. Ingin jaga. Sebab apa? Sebab faraid yang akan dapat harta adik-beradik bapak, bukan adik-beradik mak. Adik-beradik bapak yang akan dapat harta. Kalau budak tu mati, yang akan dapat tanggungan harta yang budak tu tinggalkan adalah adik-beradik bapak dia. Bukan adik-beradik mak dia. Adik-beradik mak bukan waris. Tapi dalam penjagaan bela, diorang lebih penyayang berbanding belah bapak sebenarnya. Tapi bab berkenaan dengan duit, tanggungan, memang keluarga belah bapak yang kena keluarkan. Sebab ini adalah diorang waris. Sebab tu jadi waris bukan buta-buta jadi waris je. Sebab saya ada dengar cerita lah seorang. Sorry, sakit sikit mata. Kena sinus. Tengah-tengah ni tengah pedih. Okey. Jadi kalau kita lihat, ada sekali tu lah satu kes. Makcik ni, dia ada anak perempuan seorang. Anak perempuan seorang je dia ada. Adik-beradik lelaki dia ada. Dia ni, ketika lepas suami dia meninggal, dia jagalah mak bapak dia, bela. Kan tolong tengokkan mak bapak dia. Jadi, adik-beradik lelaki dia tak kisah pun. Berkenaan mak dia punya bapak dia punya, mak bapak dia punya masalah. Dia pula kalau nak pergi mana-mana tak boleh. Kak, maksud tinggalkan mak abah ni siapa jaga ni? Cakap tu. Padahal bukan tanggungjawab dia pun. Sebenarnya jaga mak dengan bapak dia. Anak adik-beradik lelaki tadi kena uruskan. Tak apalah. Lepas tu siap sekali tu, adik-beradik lelaki dia ada kata, "Akak ingat sebenarnya kalau akak mati, harta apa akak bagi kat kami tau." Gitu.
Memang betul lah. Betul lah harta dia bagi. Pasal anak perempuan dia seorang, separuh je dapat kat anak perempuan tadi. Baki akan pergi kat adik-adik dia. Tapi dia cerita, dia cakap itu, kami yang dengar cerita ni, kami nasihatkan makcik tu, tukarkan semua harta nama anak perempuan dia. Bongok kan, geram. Jahat. Kan? Harta ambil, tapi tak ni. Maka lagi jahat adalah dia konon swap rumah dia punya dekat Masjid Tanjung Karang belakang tu. Rumah tu dia punya. Dia tukar dengan bapak dia. Konon bapak dia kata mudah nak pergi masjid, tinggal situlah. So bapak dia bagilah rumah bapak dia kepada dia. Sekali bila bapak dia, mak dia meninggal, dia ambil balik rumah tu. Rumah yang tu hilang dah. Tak tahu ke mana. Dia kata jangan masuk keluarga saya, kena pijak ni. Mujurkan orang. Tapi serius. Kan, melampau-lampau. Dia lupa sebenarnya. Bab sini, bab harta ni pegang satu benda. Kita terlepas, rugi, tak dapat untung, ditipu, tak ada hal. Let go. Jangan salah makan yang haram. Silap keputusan, terlepas hak kita, tak ada hal. Allah ganti lain. Tapi kalau kita silap dan kita makan harta secara batil, ini adalah masalah. Jangan sekali-kali. Biarlah lepas, tak apa. Kita ada rezeki lain, Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Semua orang ada rezeki masing-masing. Tuan-tuan pening kepala macam, terlepas duit aku, terlepas duit ni. Tak payah. Yang itu terlepas, silap terlepas dan kita dapat gantian balik. Kalau orang tipu kita pun kita jumpa balik akhirat nanti. Mana ada benda yang tak lepas? Mana ada benda yang akan terlepas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Hatta kalau orang tu tipu saudara dia, kayu sugi Allah Ta'ala akan tuntut balik hari kiamat nanti. Apa lagi yang lain? Jadi kalau macam tu, kita yang mukmin, yang beriman tentang akhirat, kita sebenarnya tak ada concern sangat bab kena tipu ni. Jumpa nanti. Confirm jumpa nanti. Orang tu serban besar ke, ada selempang ke, ustaz sunnah ke tak sunnah, jumpa balik. Serius. Dia tak akan lepas. Ingat hadis Muflis. Kan orang tu datang dengan puasa, dengan solat, dengan zakat, maki orang ni, pukul orang ni, caci orang ni, ambil harta orang ni, kan akan dia ambil kebaikan dia pulang balik pada orang yang dia aniaya. Mana awak akan rugi? Awak tak rugi apa? Berbanding awak dapat balik duit awak di sini, tapi habis pada bukan-bukan, kan? Dapat duit, beli apa? PlayStation. Contohnya lah kan. Dan tapi kalau dapat kat sana, itu kekal abadi. Membantu kita untuk ranking atau kedudukan kita di syurga. Sini kau dapat balik, tak untung apa sangat. Habis-habis seronok 3-4 hari je. Macam apa? Duit SP dapat tu kan? Habis dah kan? Habis je. Tak ada pun. Contohlah. Sebab tu kita bukannya kita lemah untuk mendapatkan hak kita. Bukan kita bodoh kan. Tapi kena kita percaya akhirat. Sebab tu kita tak kisah benda tadi. Lentong tipu, jumpa sana. Sebab tu kalau terlepas dan silap, terlepas, lebih baik dia silap termakan. Sebab termakan, awak akan jumpa balik ke akhirat nanti. Walau satu sen akan tuntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Okey, fafil awwali. Okey, pada yang pertama, pendapat pertama adalah saratir raghbatu fi zawajihinna. Jadi, keinginan untuk kahwin pada mereka, kahwin dengan mereka. Mana kamu anaya mereka, tak adil daripada mereka sebab kamu nak kahwin dengan mereka, sebab kamu nak harta mereka. Wa fi tsani, pada kedua, sirna ghairu marghubin fihinna. Jadi mereka ni kamu tak nak kahwini. Tapi dalam sama masih juga kamu anaya mereka. Tapi kalau tak nak kahwin pun, tapi lepaskanlah harta mereka. Bukan harta kamu. Itu maksud yang dikehendaki dalam ayat berkenaan ayat 127 surah An-Nisa. Okey. Okey, wa mithluhu qauluhu ta'ala, seumpama juga firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa adallahu Allahu ala ilmin. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Dan Allah Ta'ala sesatkan dia di atas pengetahuan. Tapi pengetahuan tu nampak tergantung. Apa maksud pengetahuan tadi? Allah Ta'ala sesatkan dia di atas pengetahuan, dalam keadaan dia berpengetahuan, ataupun kerana pengetahuan Allah Ta'ala sesatkan dia. Okey, dia kata kat sini,
qila fi marji'i ilmin qaulani. Dikatakan pada tempat rujukan kembali ilmu tu. Allah Ta'ala sesatkan dia di atas ilmu. Ilmu tu kembali kepada siapa? Ada dua pendapat. Al-awwalu, yang pertama, ala ilmi minal abdi bi dhalalihi. Di atas pengetahuan daripada hamba tu tentang kesesatan dia. Mana walaupun dia tahu dia sesat, dia buat juga. Mana dengan pengetahuan, bukannya sesat dalam keadaan jahil, sesat dalam tahu. Mana dia sedar dia buat. Sebab tu bila orang yang kita kata buat jahat dan sedar ni lagi dahsyat daripada orang buat jahat tak sedar. Yang jahil tadi boleh masuk ke dalam apa yang Allah Ta'ala sebut, suruh kita doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, Engkau ambil hukum ke atas kami kalau kami lupa atau kami tersilap. Boleh dapat kat situ. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu doa tadi pasal dia nak ampunkan kita di atas apa yang kita tersilap atau terlupa. Kan? Jadi apa? Pasal Nabi dalam hadis yang lain, Nabi kata, inna tajawaza an ummati. Allah Ta'ala tidak ambil kira ke atas umatku. Al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Kesalahan, Allah Ta'ala ambil hukum ke atas umatku. Kesilapan, kelupaan, dan apa dipaksa ke atasnya. Apa benda yang force ke atas dia, Allah Ta'ala kata takkan ambil hukum ke atas dia. Jadi basically kita faham kat situ. Tapi bila manusia tadi yang Allah Ta'ala murka kepada dia adalah orang yang buat jahat dan dia tahu. Dia buat jahat dan wahum ya'lamun. Macam Allah nyatakan tentang orang apa Bani Israel. Bila Allah Ta'ala suruh kita jangan rasa macam nak sangat diorang ni beriman. Jangan rasa macam kenapa dia tak nak beriman. Allah nyatakan ayat 75 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, afatatma'una an yu'minu lakum. Ada kalian rasa tamak untuk mereka beriman pada kalian. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan sekumpulan kalam mereka telah pun mendengar kalam Allah. Thumma yuharrifunahu. Kemudian mereka alihkan, mereka simpangkan akan kalam Allah tadi yang mereka dengar. Wahum imba' lima aqul, setelah mereka faham. Wahum ya'lamun. Dan kadang mereka mengetahui. Dan kadang mereka mengetahui, mereka buat apa yang mereka buat. Bukan tak tahu mereka buat, tak tahu mereka buat. Jadi pendapat pertama kata, Muqatil bin Hayyan kata, ala ilmin minal ibadi bidhalalihi. Di atas pengetahuan daripada hamba itu tentang kesesatan dirinya. Dia tahu dia sesat, tapi dia buat juga. Dia tahu dia salah, tapi dia buat juga. Ni kedegilan yang ada pada manusia. Okay. Al-thani, yang kedua, ala ilmi minallah bidhalalihi. Kenapa Allah sesatkan dia? Di atas pengetahuan daripada Allah Ta'ala tentang kesesatannya. Allah Ta'ala tahu dia akan sesat, maka Allah Ta'ala sesatkan dia. Sebab kita tahu bahawa penghujung apa terjadi manusia ni, Allah Ta'ala yang mengetahui. Mana kalau Allah Ta'ala tahu, kalau Allah tahu pada dia ada kebaikan, pasti Allah Ta'ala dengar kan ya. Dalam ayat Al-Anfal 23. Contoh. Nak faham supaya nampak sikit. Al-Anfal 23. Ya, lihat jap. Kita ada buka Quran. Al-Anfal 23 sekejap. Supaya kita nampak faham apa maksud yang dikatakan Mana Allah Ta'ala sesatkan di atas pengetahuan yang Allah Ta'ala ada tentang dia. So Allah Ta'ala amat-amat mengetahui. Mana kalau Allah Ta'ala tentukan suatu perkara, pasti ada sebab Allah Ta'ala tentukan. Bila Allah Ta'ala tak bagi hidayah, kenapa Allah Ta'ala tak bagi hidayah? Kenapa Allah Ta'ala jadikan dia tak nampak kebenaran, kenapa tak bagi? Okay, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat Surah Al-Anfal ayat 23. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Inna syarrad dawabi indallah. Sungguhnya ayat 22 dulu. Inna syarrad dawab, sungguhnya seburuk-buruk binatang di sisi Allah Taala adalah as-summul bukmu, adalah yang bisu lagi, yang pekak lagi bisu. Okey, pekak lagi bisu. Alladzina la ya'qilun, mereka tidak berakal. Okey, Allah Taala kata apa? So diorang tak dengar, diorang pekak, diorang bisu. Okey. Diorang tak berakal. Soalan dia, kenapa tak bagi dia pendengaran? Kenapa tak bagi penglihatan? Walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Kalau tak ketahui pada mereka ada kebaikan, pasti Allah Taala perdengarkan mereka. Dan oleh kerana tak bagi berdengar, sebab diorang tak boleh. Kalau bagi dengar juga, dia kata walau asma'ahum. Dan kumpulan ni manusia yang jadi macam ni, kalau Allah Taala bagi dengar pada mereka pun, la tawallaw wa hum mu'ridun, pasti mereka berpaling dalam keadaan mereka enggan, ingkar, tidak mahu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan pusing, berpatah balik dalam keadaan berpaling. Nampak? Kalau bagi dengar pun dia tak nak dengar. Siapa tahu? Allah yang tahu. Lepas tu ialah ayat yang tadi kita tajuk yang kita ambil tadi, ayat surah Al-Jasiyah 23 tu, wa adallahu Allahu ala ilmin. Maksud kedua dia adalah Allah Taala sesatkan di atas pengetahuan yang Allah Taala tahu, dia memang takkan beriman. Lepas tu Allah Taala tak bagi pada dia hidayah. Kalau kita punya jangkaan, manalah tahu kod-kod, kita jangan silap faham. Ilmu kita betul, ada kebarangkalian betul atau salah, tapi ilmu Allah tidak akan silap sama sekali. Pasti Allah SWT mengetahui mana betul, mana yang tak jadi, akan tahu yang tak jadi. Bila Allah tak bagi tu, memang dia tahu kenapa tak bagi. Ini satu benda yang kita faham, kita nak rasakan apa? Segala apa yang berlaku pada diri kita, pada masyarakat kita, pada orang sekeliling kita, bila kita lihat benda tu berlaku, kalau kita faham tentang kedudukan Allah Ta'ala, takkan silap, kita akan relax. Tak ada pening kepala, tak ada macam sekian, apa salah. Kita akan faham, ini qadar Allah Ta'ala. Kita nasihatkan, baiki. Tapi untuk kita ubah, dia tak boleh. Tapi kita nak ubah, macam itulah dia. Tapi kita akan buat kerja. Kalau kita tahu, kita akan redha dengan keputusan Allah Ta'ala. Yang Allah putuskan untuk berlaku pada dia, pada kita, pada siapa saja. Jadi kalau kita tak faham tentang hak Allah Ta'ala, tidak akan disoal apa Allah Ta'ala buat, dan kita akan start lah. Kenapalah, inilah, kan ni, kan tu. Dia kata. Ni faham Okey, sudut dia. Baik. Okey, itu yang ketiga. Alhamdulillah habis tu. Okey, dia kata wa hadza qaul Ibn Abbas, ini kata-kata Ibn Abbas. So, jadi sudut asal perbezaan mereka tadi pasal ada hadaf. Ada hadaf itu ilmu siapa? Tak tahu ilmu, tak disebutkan ilmu siapa. Tapi kalau kita maksud pada pertama pun ada dalil lain dalam Quran yang menyokong. Kalau kita masuk kedua pun ada dalil dalam Quran yang menyokong. Maksud pertama atau kedua, okey? Keempat. Antahtamilal lafzatu aktsara min tasrifin fil lughati. Bahawa berkebarangkalian lafaz tu lebih dari satu tasrif dalam bahasa Arab. Dalam bahasa, dia boleh tasrif dengan lebih dari satu tasrif. Tasrif ni maksud dia macam ni. Dalam bahasa Arab kalau kita perhatikan, satu kalimah bertukar menjadi kalimah yang lain bagi tasrif. Perubahan kerana penggunaan kita nak. Contoh macam kalau kita kata apa? Saya makan akal tu. Dia makan akala. Perempuan tu makan akalat. Sentiasa akan bertukar-tukar. Itu kalau makan. Saya beri makan lain pula. Faham? Jadi kalimah ni bertukar daripada satu kalimah kepada kalimah berikutnya, itu panggil tasrif. So, dalam bahasa Arab sebenarnya kalau siapa belajar bahasa Arab, selain dia belajar hujung kalimah tu, baris atas ke, baris depan ke, baris bawah ke, itu panggil i'rab. Itu belajar. Tapi yang penting juga adalah tasrif. Yang banyak orang lari bila belajar tasrif. Bila kita belajar tasrif kan kena faham dia ada tasrif menegak, ada tasrif melintang. Tasrif melintang 10. Tasrif menegak kalau ikutkan satu tu macam fi'il madhi 14. Fi'il mudhari' 14. Lepas tu ism masdar ada 3. Lepas tu amar ada 6. Nahi ada 6. Dia kan macam tu. Dia tak boleh kita faham satu je. Memang ada kaedah ada sendiri yang kita kena hafal. Tasrif kena hafal.
Walaupun kita kata ada yang sebahagian tu orang tak pakai, kan kita hafal je bentuk tersebut untuk penggunaan kita. Pasal dia akan cepat tangkap lah bila kita dengar orang cakap macam ni, kita faham dia cakap dengan siapa. Ini tasrif. So dan tasrif ni kadang-kadang macam kita tengok dan tasrif tadi, maksud akan berubah bila berubah huruf atau berubah perkataan. Ya, huruf kalimah yang asal tadi. Contoh macam ni. Kan kalau kita dengar hadis Nabi SAW, seorang lelaki jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inna rajula ya'ti yurida akhdha mali. Dia kata, ya Rasulullah, seorang lelaki itu datang nak ambil harta aku. Nabi kata, la tu'tihi malak, yang kau berikan dia harta engkau. Yang bagi dia harta engkau. Dia kata, ya Rasulullah, in qatalani. Dengar saya sebut. In qatalani. Dia kata, Nabi kata, qatilhu. Lawan balik. Dia kata, ya Rasulullah, in qatalani. Tadi qatalani, ni in qatalani, kau dia bunuh aku. Nabi kata fa anta syahid, engkau syahid. Dia kata ya Rasulullah, in qatal tu kalau aku bunuh dia, fa huwa finnar, di dalam neraka. Ini hadis yang datang berkenaan dengan kita digesa supaya tidak menyerah kalah dalam masalah hak harta benda kita. Walaupun kita tahu dia ajar kita dalam sistem biasa, bila orang datang minta harta, kita kata apa? Ambil lah, nyawa lagi mahal kan. Yang ni lelaki ni Nabi kata, jangan bagi dia harta engkau. Ambil suruh lawan. Dan sebenarnya kalau dia kata semua manusia bersifat dengan melawan, orang nak mencuri harta pun fikir 10 kali. Nak, lawan kan, kan? Dia akan rasa. Tapi bila semua orang tidak menjaga kehormatan diri sendiri, tak menjaga kehormatan harta dia, orang yang mencuri tadi akan beranilah, makin beranilah. Dia akan takut bila orang semua berani. Jadi dalam hadis Nabi tadi mengajarkan kita untuk berani dalam berhadapan dengan para perampas dan sebagainya, para perompak. Walaupun ulang balik memang betul kalau diajar dalam ajaran moral masyarakat sebagainya, polis pun akan ajar kita, serahkan harta, biarkan. Harta lagi nyawa lagi mahal. Tapi macam lelaki tadilah Nabi kata jauh balik. Dia tak ada Islam ni macam Kristianiti kan, lempang kanan bagi kiri. Tak ada. Dia pertahankan hak. Maka orang mati mempertahankan nyawa dia, harta dia, maruah dia, dia mati syahid. Dia mati syahid. Ini benda yang kita panggil satu bentuk dalam Islam ni yang tak pernah kata panggil penganiayaan tu diiyakan. Tak ada. Tak pernah diajar macam tu. Disuruh kita pertahankan. Okey. Okay, kemudian jadi dalam kat sini lafaz hadis tadi kalau kita perhatikan, Nabi kata bila kita kata in qatalani, panjang qatala. Lepas tu kedua dia kata in qatalani. Dia qatala dengan qatala, beza dia adalah qatala serang, cuba bunuh. Nabi kata qatilhu, lawan dia balik. Nabi kata lawan balik. Tapi kata ya Rasulullah in qatalani, pendek, tak ada fa'ala. Maka Nabi kata fa anta syahid, kau syahid. Maksudnya kau dibunuh aku. Tadi kata kau diserang aku. So kalimah qatala tadi boleh jadi maksud serang, boleh jadi maksud bunuh, tapi berdasar pada baris tadi atau huruf tadi. So dalam bahasa Arab sebenarnya macam tu. Kalau dia kata ada panjang, ada pendek, ada bukan maksud yang sama. Bukan maksud yang sama. Maksud dia akan berubah mengikut pada keadaan kalimah tadi. So memang dalam tasrif ni dia adalah perubahan kalimah yang satu kepada misalnya berbagai kerana penggunaan yang kita nak guna. Okey, jadi dalam bahasa Arab macam tu. Jadi dalam tasrif ni kadang-kadang ada yang kita akan baca ni yang dia boleh baca atas atau bawah. Dia boleh baca baca dengan satu bentuk satu lagi. Jadi makna dia bertukar. Dia kata apa? Dia kata wa yahmilu kullu wahidin minal mufassirin, akan membawa setiap orang di kalangan ahli tafsir tu ayat tersebut ala ahadit tasrifat, di atas salah satu tasrifan yang ada. Yang ada dibaca ikut huruf kalimah tadi, tasrif A atau kena tasrif B. Okey. Misaluhu, contoh dia. Lafzatu yudarra fi ayati fi qaulihi ta'ala, lafaz yudarra dalam ayat surah Al-Baqarah 282, ayat utang, kan? Wala yudarra katibun wala syahid, dan tidak yudarra ni dia kata apa?
Fatasrifu ya kalimah yudarra pasal dia ada tad'if. Tad'if maksud dia ra dia double. Kalau kita pecahkan ra tu kepada dua, dia akan ada beza. Yudariru atau yudararu. Yudariru atau raru. Dalam bahasa Arab macam ni. Bila saya kata yadribu atau yudrabu. Yadribu dia memukul, yudrabu dia dipukul. Tu nampaklah. Yadribu, yudrabu. Tapi problem dia, kalimah darara, yudariru, dia punya baris mudhari' dia sama. Yudariru atau yudararu. Dia tak ada beza. Kalau kita dalam yang sulasi, yang 3 huruf, dia akan ada beza. Sebab sulasi punya huruf mudhara'ah dia, ya atau hamzah atau ta atau nun tu, dia akan berbaris atas sentiasa. Contoh, kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kalau kita tukar kepada ditulis, dia akan tulis yuktabu. Tak ada masalah lah. Kita nampak lah, yuktabu. Tapi kalau 4 letter, dia tak baris atas lah. Dia baris depan. Contoh, akrama yukrimu. Yukrimu. Akrama memuliakan, yukrimu. Kan? Tapi kalau orang tu dimuliakan, yukramu. Kita boleh beza hanya dengan second last letter je. Yukrimu dia memuliakan, yukramu dia dimuliakan. Apa beza dia? Ri dengan ra je. Yukrimu, yukramu. Macam tu dengan pasal kalimah yudar. Kat sini. Kalau yudaru, yudarra, kan? La yudarra katibun, wala syai'. Yudarra tu, boleh jadi yudariru atau yudararu. Problem dia mana satu? Sebab kat sini, ayat ni pasal orang yang menjadi penulis bagi hutang. Dan juga saksi bagi hutang, dia tak boleh dimudharatkan dengan apa-apa tajuk. Sepatutnya dia tidak bertanggungjawab kecuali dengan tulisan dan penyaksian saja. Adapun untuk ditekan dia, disalahkan dia, tak boleh. Itu maksud pertama lah. Okay. So dia kata, fatasrifu lafzatu yudara tahtamilu antakuna, dia berkebarangkalian untuk jadi yudararu, wa tahtamilu antakuna yudariru. Yudararu tu dia dimudharatkan. Yudariru dia memudharatkan. Untuk baris tu. Baris depan atau baris atas atau baris bawah je. Tapi problem dia bila kita dah tad'if, fi'il tu darra, ra double, satu mati, satu hidup. Dia tak boleh. Dia tak boleh tukar. Dia mesti baris macam tu. Jadi kita nampaklah baris dia mana satu. Cuma ahli tafsir sendiri akan faham ikut A atau B. Okey, saya kata maka tasrif lafaz yudarra tahtamilu berkebarangkalian antakuna yudararu, okay? Wa tahtamilu antakuna yudariru. Dia memudharatkan, dimudharatkan atau memudharatkan. Okey. Fa 'alal ihtimalil awwali, kalau ikut kepada kebarangkalian pertama. Kebarangkalian pertama, yakunun an-nahyu, jadilah larangan waqi'an 'ala an yudarra bil katibi wasyahid. Jadilah larangan kat situ ke atas untuk tidak jangan ke atas pemudharatan penulis dan juga saksi. Mana jangan dimudharatkan, jangan larangan memudharatkan saksi ataupun tukang tulis. Tak boleh saman dia pula. Awak je saksi, saman awak. Awak tulis saya saman awak. Tak boleh lah. So, dia hanya tukang tulis. Dia hanya saksi. So tak boleh dia dalam kes tersebut, dalam kes contoh hutang orang tu diantarkan, dia cuma datang untuk iyakan atau tidak aja. Bukan dia disalahkan. Kalau dia kata benda macam ni dibuat, asyik disalahkan, semua orang tak jadi saksi. Semua orang tak nak jadi penulis bagi kes hutang. Macam juga orang asyik salahkan doktor kan. Jadi kita tak nafikan memang ada doktor yang cuai. Tapi kalau anda kata semua orang boleh saman doktor, siapa nak jadi doktor?
Jadi kes je saman. Jadi kes saman. Saman pasal apa kecuaian doktor. Jadi sebab tu kenapa Nabi SAW letakkan garis panduan, contoh kata doktor yang boleh disalahkan adalah yang tidak diketahui beramal dengan perubatan. Nabi kata man tatabbaba walam yu'lam lahum bitib. Barang siapa yang mengubat dengan tak diketahui tentang dirinya boleh mengubat. Fahuwa dhamin, dia kena jamin. Apa-apa jadi kerosakan, cacat, apa dan sebagainya kepada pesakit, maka dia kena tanggung. Ertinya, kalau orang tu memang seorang doktor yang terkenal, diketahui, kalau berlaku kematian ke apa, salah tak? Taklah. Ni yang pelik, ada orang pergi kata, doktor pun salah. Gila. Tak boleh lah macam tu. Macam ni kat sini. Kalau dia kata hasil saksi kena, saksi pula kena. Tukang tulis kena. Dan siapa nak jadi tukang tulis? Siapa jadi saksi? So habislah orang akan lari daripada bertanggungjawab untuk perkara tersebut. Sebab tu tak boleh iaitu larangan yang terjadi ke atas memudaratkan terhadap penulis dan juga saksi. An-darara yaqa'u 'alal katibi wasyahid. Itu kemudaratan itu akan terjadi ke atas penulis dan juga saksi. Mana dia dimudaratkan. Bukan memudaratkan Okey, wa hadha qaul Ibn Abbas, ini kata-kata Ibn Abbas, wa Mujahid bin Jabr, Atha bin Abi Rabah, wa Ikrimah, wa Dhahhak, wa Suddi, wa Rabi'. Okey, semua ni pendapat yang pertama. Yang kata ayat tu kata janganlah dimudaratkan penulis dan juga saksi. Okey, dimudaratkan Sedangkan yang kedua yudariru, memudaratkan. Qatala yuqatilu, darara yudariru, bunyi yudariru. Second last dia bagi bawah. Okey, huruf depan dia sama, yu. Qatala yuqatilu, yuqatilu yuqatalu, sama je. Habis kat sini pasal raw dia double, tak boleh tunjuk, tak nampak baris dia. Okey, jadi kat sini kalau ikut kebenaran kedua, yakun nahyu, akan terjadi larangan, waqi'an ala an yudarra an yadurra al-katibu wasyahid. Itu terjadi bahawa daripada memudaratkan si penulis dan juga saksi. Saksi ni jangan memudaratkan orang dengan penyaksian dia, dan penulis pun macam tu juga, jangan memudaratkan orang dengan tulisan dia. An-darara yaqa'u minal katibi wasyahidi. Pemudaratan itu datang dari atau terjadi daripada si penulis dan juga si saksi. Diberikan dia kan suruh tulis macam tu. Jangan dia memudaratkan orang dengan tulisan dia atau penyaksian dia. Wa hadha qaulu Tawus, ini kata-kata Tawus bin Kaisan al-Yamani dan Hasan al-Basri dan juga Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Ni apa dia punya penjelasan situ baik. Okay, wa misluhu, contoh yang sama dan firman Allah Taala dan Quran surah Al-Baqarah 233. Sama macam tu juga hukum pengertian dia. Dalam ayat 233 surah Al-Baqarah, qauluhu ta'ala, yang firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan ibu-ibu yang menyusukan, ibu-ibu melahirkan tu menyusukan anak dia 2 tahun sempurna bagi siapa-siapa yang nak menyempurnakan penyusuan. Allah Taala kata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan ke atas yang dilahirkan untuknya anak kena bagi rezeki wanita tadi dan pakaian dia dengan baik, selama mana dijaga dia menyusukan anak tersebut lah. Betul Allah Taala sebut kan, dia kata la tukal nafsun illa usaha, tapi tak ditanggungkan satu nyawa kecil apa keupayaannya. Kemudian la tudarra walidatum biwaladiha, tidak ini apa dia, dimudaratkan. Ini pendapat pertama ibu dengan anak dia yang lahir. Yang anak yang lahir dia kena susah payah, kena apa, tanggung apa yang tak patut dia tanggung. Wala mauludul lahu, dan tidak juga orang dilahirkan untuknya anak biwaladihi, dengan anaknya. Ni pendapat pertama kata janganlah anak tu tadi menyebabkan dia orang dimudaratkan. Mana tak kira sama ibu tadi, suami tu tinggal tak nak bagi nafkah dan sebagainya, ataupun si bapa tadi dalam masalah kena bayar macam-macam lebih daripada keupayaan yang dia sepatut tanggung, hanya kerana anak yang lahir tadi. Tak boleh lah. Mana tidak dimudaratkan ibu dengan anaknya, tidak juga dimudaratkan orang dilahirkan untuknya anak itu si bapa dengan anaknya. The other side adalah
La tudarra walidatum biwaladiha, tidak memudaratkan. Tak boleh memudaratkan si ibu akan anaknya. Tak boleh, dia pula enggan pula tak nyusukan sebagainya, memudaratkan anak tersebut. Macam tu juga si bapa pun tak boleh memudaratkan anak dia dengan tak nak usahakan cari ibu susu lain untuk anak tersebut kalau dia kata ibu tak nak menyusukan. Dia tak boleh memudaratkan anak tersebut. Anak tu kena dapat perhatian. Nampak tak? Jadi kalimah tudarra tu dia boleh dua-dua. Sebab kes dia pasal kalau kita buka tasrif dia, ra tu kita doublekan balik pada asal, dia boleh jadi tudariru atau tudararu. Kalau tudariru dengan maksud memudaratkan, tudararu dimudaratkan. Okey? Baik, ada soalan? Tak, sekejap. Benda ni tak ni lah. Saya masih nak muntah pun ada. Kena stop awal hari ni kelas. Okey, soalan ni tak apa. Apa? Kalau yang ustaz mustahil tak tahu. Dia problem macam ni, masalah gunung jerai ni kan, atau gunung mana pula tak kisah. Upacara menziarahi kubur dengan tertib-tertib tertentu adalah bid'ah yang mungkar. Menentukan cara menziarahi kubur tersebut. Maksud ini yang berlaku sama. Sebab tu nama, kalau kita tengok antara bercakap tu, dia sebut nama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Isa Al-Muhajir ni daripada dia lah keturunan Bang Alawi ni datang. Yang Yaman ni. Yang Habib-Habib ni, yang gelar-gelar pakai gelar-gelar ni kan. Syatiri ke, Aidid ke apa. Pakai nama dia lah. Dan dia ni sebenarnya Isna Asyariah. Yang datang ke Yaman daripada Iraq. Dia Isna Asyariah, maksud dia Syiah. Bukannya Sunni. Cuma bila datang ke Yaman, tengok orang Yaman bermazhab Syafi'i, diorang pun tukar. Buat gaya Syafi'i. Tapi dalam masa dia masukkan sekali ritual yang asalnya diorang tak buat. Orang Yaman tak ni, dia masukkan bab kubur tadi, tertib kubur ni, mandi dulu dekat sungai syurga, kemudian naik atas pentas ni, solat 2 rakaat, kemudian pergi sini. Ada tertib. Kita masalah kalau dan sunnah Nabi SAW ajar kita ziarah kubur, tak ada dia macam tu. Aisyah tanya Nabi apa patut dibuat kalau ziarah kubur Baqi'. Kubur di mana ditanam para sahabat Nabi. Ditanam orang mulia-mulia di kalangan para sahabat dekat situ. Tapi bila Aisyah tanya, Nabi kata pada dia, engkau pergi ziarah tadi, engkau katakanlah, ya assalamualaikum ya ahli diral mukminin, kesejahteraan kata sekalian, penghuni perkampungan orang beriman, negeri orang beriman, antum sabiqun, kalian dah berlalu, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami terhadap kamu akan menyusul tak lama lagi. Nasallahu lana wa lakumul afiyah, kami minta kepada Allah Taala untuk kami dan kamu keafiatan. So itu ada tertib dia. Tak ada masalah sekian-sekian. Demikian juga masalah apa? Kubur ni, penziarahan kubur ni sebenarnya pada asalnya diharamkan. Nabi suruh kita ziarah kubur untuk ingat mati, bukan minta hajat. Nabi kata dalam hadis Bukhari Muslim, dia kata, ala inni qad nahaitukum an ziyaratul qubur. Ketahuilah dahulu aku larang kamu ziarah kubur. Mana sebelum daripada peristiwa yang Nabi cakap ni, Nabi larang para sahabat ziarah kubur. Ala, ketahuilah, fazuruha. Sekarang ni ziarahlah kubur. Fa innaha tadhakirkumul akhirah, kan dia mengingatkan kamu hari akhirat. So basically, kalau pergi kubur nak ingat akhirat, maka pergilah. Dan kalau pergi kubur nak minta hajat dunia, tak adalah. Itu masalah dia. Dan kalau kita kata macam, memang saya tahu ada apa geng-geng ni, yang sekali tu ada satu kumpulan nurse kot, pergi umrah ikut satu travel agency. Travel agency ni Said apa tak nama dia, dia bawa sambil pergi ke Mekah dan sebagainya lah, balik-balik tinggal Yaman. Sampai di Yaman, dekat kubur dekat Darul Mustafa tu, diorang bawa nurse kan tahu kan hygiene tak hygiene. Diorang suruh dia celuk tangan dalam lubang dekat kubur. Ambil debu tu, sapu-sapu, ambil berkat. Jadi nurse tu datang jumpa makcik-makcik ni, datang jumpa kami. Dia kata kami hari tu dekat sana, dekat Adul Maut, disuruh untuk masuk tangan dalam lubang, ambil debu tanah tu. Lepas tu akak buat ke? Kami buat lah. Ni memang tak tahu, dia jahil lah macam mana.
Tapi kita kata dia orang tahu sense masalah logik pada manusia ni, dia faham. Tengok macam apa ni. Kan? Bila dia pun tahu pelik macam nak kena buat benda ni. Tapi dalam sama kerana ikut orang, dia ikut je, follow kan. Follow. Ikut je orang buat, dia buat. Macam kawan-kawan kita dekat Mesir lah. Ni benda ni kalau siapa budak-budak Mesir, dia tak boleh nafikan ayat ni. Tiap kali nak pergi nak exam, diorang akan sewa bas biji pergi kubur, pergi tawasul kat kubur, doa kat kubur. Kalau nak fake Syafi'i, kalau nak exam fake, pergi kubur Imam Syafi'i. Kalau tu Imam Suyuti. Serius. Pergi jalan. Anak saudara saya, dia kata dia pergi sekali tu, dia buat diam, tak tahu kan. Lepas tu kawan-kawan dia kata, kau tak doa ke? Buat apa? Dia kira besar lah. Aku nak tahu kenapa kena doa kat sini. Anak saya kata, kenapa nak doa kat sini? Tempat paling mulia kita doa adalah masjid. Waktu paling mulia adalah sepertiga akhir malam. Yang pergi duduk situ buat apa? Tapi masalahnya benda ni dalam masyarakat kita betul. Ada yang tak tahu, dia tahu. Tapi masalahnya yang guru-guru ni, yang memang mengajar orang buat ni, dia tahu. Ini bukan ajaran Nabi. Ini ajaran wali. Tu dia kata, jangan tak hormat ajaran wali. Siapa hal? Apa hal kita nak hormat wali? Kita ada Nabi. Maka para sahabat Nabi SAW juga, ada kubur yang mulia daripada kubur mereka. Itu kubur Nabi SAW, dia tak buat. Kenapa kita nak kena buat? Allah, itulah maksud dia. Baik. Boleh tolong beza khurafat apa ni? Kunyit? Boleh beza khurafat apa ni? Boleh tak boleh baca. Sungguh Ustaz, boleh jelaskan maksud bid'ah dan khurafat? Khurafat bid'ah. Okey, khurafat ni, tahu khurafat tu apa? Nabi pernah sebut. Nabi Tirmizi datang hadis. Khurafat ni adalah asalnya nama seorang lelaki. Pasal isi Nabi pernah cakap pada Nabi, dia kata ka'anna hadhil qissah khurafah. Nabi kata, korang tahu tak khurafat tu apa? Nabi dia kata tak tahu. Nabi kata khurafat ni seorang lelaki yang hidup dahulu, dia kononnya dicolik oleh jin. Konon dicolik ni. Cerita kenapa nama khurafat ni benda-benda pelik ngarut. Kata khurafat sebab seorang lelaki nama khurafat ni, dia dicolik oleh jin. Kononnya lah. Kemudian duduk kat dalam jin, ditawarkan kahwin dengan mak jin, tapi lah kahwin kawan adik tak apa juga, kahwin anak mak kan. Tak nak. Kemudian dipulangkan balik. Banyak benda dia nampak kat alam jin tadi. Kemudian bila dipulangkan balik, dia cerita balik apa dia nampak kat sana. Maka orang gelar apa saja cerita mengarut, tak masuk akal, khurafat. Pasal cerita macam cerita khurafat. Faham? Orang tu kata, ini tulang duyung, khurafat. Kan? Pasal maksud cerita dia bila benda tu luar ni. Kalau luar daripada batasan akal tapi ikut wahyu, kita kata tu wahyu. Itu wahyu. Daripada Nabi SAW, daripada Al-Quran tu wahyu. Adapun luar dari itu, dia khurafat lah. Kalau Israeliat lah. So, bila dikatakan benda berkenaan, ada cerita tambahan macam cerita Nabi Adam turun guna jerai, atau kapal-kapal yang dipakai oleh sahabat oleh penakluk Islam untuk takluk Spanyol tu, pakai ambil daripada Kedah. Okey, benda-benda ni khurafat lah. Cerita mengarut, tak datang sumber, tak tahu datang mana. Ada PDF hilang, dia kata. Ini khurafat. Tapi bila kita bina di atas khurafat tadi perbuatan baru, tu bid'ah. Kalau kita dengar cerita je, tak ada benda. Kita bina di atas benda berkenaan dengan satu upacara. Contoh, cara baru mendekat diri kepada Allah Ta'ala dengan khurafat tadi. Bid'ah lah. Kalau tidak bid'ah, khurafat tu tinggal khurafat. Bid'ah ni adalah bila kita adakan satu benda tiru cara syariat. Contoh macam zikir, atau solat, atau puasa, atau sekian, yang kita reka cara baru, gaya baru yang menyerupai syariat untuk dekat diri kepada Allah SWT, itu bid'ah. Itu bid'ah. Macam kes orang kat sana kan, asal tajuk kata sungai syurga, atau tu apa dipanggil telaga Tok Syekh kan. Dia stop situ, khurafat. Kemudian bila kita kata ada upacara nak kena buat, nak ziarah kubur tadi, kena ikut tertib ni, ada bid'ah. Tak etikot pun, ikut upacara je, bid'ah dah. Bid'ah lah. Okay?
Kalau dalam i'tiqad tadi ada berkaitan dengan masalah apa ketuhanan Allah Taala, hak Allah Taala yang dikongsikan dengan makhluk, maka syirik. Jadi syirik lah pula. Dia akan beza. Kalau kita kata benda ni macam ngarut lah, macam kalau anda kata ribut berlaku bakar cili kering. Khurafatnya adalah kononnya ada hantu galah melintas. Betul lah, dia cerita. Hantu galah melintas. Lepas tu bila hantu galah melintas, jadi dia pernah buat janji. Pasal dia ni manusia asalnya, tapi jadi hantu. Ini baca bercakap dengan jin. Saya baca semua tau. Cakap dengan jin. Saya habis semua siri dia. Okay, jadi bila dia jadi tu, dia jadi jin lah, jadi hantu sebagainya. Dia ambil janji dengan anak cucu dia. Kalau anda kata dia lintas, ribut datang, bakar. Jadi dia tahu yang mak cucu dia akan elak. Dia ada macam idea macam tu. So start lah orang Melayu kita membakar cili gitu ya. Tengah-tengah tu. Dia itu tadi asal dia khurafat. Bila dia buat amalan tadi boleh syirik, boleh sampai pada peringkat syirik. Baik mengawal angin, mengawal hujan Allah Taala. Bila dia kata bomoh ni, hantu ni, wasak lah. Lepas tu Nabi kata apa dalam satu hadis, Nabi sebut kepada para sahabat pada waktu diorang bangun pagi solat subuh kesan hujan malam tadi. Lepas tu Nabi kata pada para sahabat, atadruna madza qala rabbukum, kalian tahu tak apa Tuhan kalian kata? Yang kata Allah Rasulullah alam, Allah Taala dengan Rasul lebih mengetahui. Qala, dia kata Allah Taala kata asbaha min ibadi, bangun pagi dengan hamba-hambaku ini pagi ini, mukminun bi wa kafirun, ada beriman ada kafir. Ada beriman dengan aku, ada yang kafir. Adapun siapa-siapa berkata mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, kata kita ni dihujankan dengan nikmat, dengan rahmat Allah dan kelebihannya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi, maka itulah orang yang beriman dengan aku, kufur dengan bintang-bintang. Dan sebaliknya pula orang yang kata kita dihujankan dengan bintang ini, maka itu orang kufur dengan aku, iman dengan bintang. Itu keadaan. Dia ada khurafat boleh jadi syirik. Ada khurafat hanya kepercayaan kita kan. Cara bunian. Tahu orang bunian asal usul apa? Kan? Orang bunian dia bukan orang, dia kata jin. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dalam ajaran geng-geng sufi, dia kata orang bunian ni asal manusia. Dia pengikut Nabi. Kita tanya Nabi mana? Tak tahu Nabi mana, jangan tanya. Jadi satu hari diorang jemput Nabi itu dan para pendamping Nabi itu, sahabat Nabi itu datang ke Nuri. Tapi diorang sembelih kambing, petang tak perasan tersembelih anjing sekali. Tak tahu anjing dia punya imbek itu Allah Alam, tapi tersembelih sekali. So dia dah makan. Lepas tu Nabi itu dan para sahabatnya telah makan anjing ketika mana makan kenduri kampung tersebut. Diorang dapat tahu, diorang pun rasa malu. Diorang minta pada Nabi tersebut doakan supaya mereka gaib daripada pandangan manusia. Dan gaib yang mereka dan pandangan manusia sejak hari berkenaan. Muncul dekat Malaysia. Itu cerita dia. Tak tahu cerita ni. Ini cerita ni kalau geng-geng sufi cerita je ni lah. Bunian tu manusia dia kata. Asalnya manusia yang ni, tapi tersilap bagi makan anjing pada salah satu Nabi. Nabi mana? Tak tahu Nabi mana. Kalau Nabi Muhammad masalah lah, kena jumpa hadis lah pula. Didoakan jadi hilang. Jadi hilang lah diorang. Dia muncul kat Malaysia. Atau Nabi Melayu kot Allah Alam. Tapi cerita dia gitu. Faham? So jadi atas itu kekhurafat. Tapi nak bina jadi bid'ah atau syirik bila ada amalan dikaitkan dengan perkara berkenaan. Okay? Tak ada. Ustaz, apa ni, adakah kalau kita pergi ziarah kubur, ada ke sunnah untuk membaca ayat, membaca Al-Quran? Adakah membaca membaca Quran di kubur kan sebenarnya ni disimpulkan. Ni kadang ada orang dia simpulkan dari kata-kata atau perbuatan macam permintaan Ibnu Umar ke siapa dia minta supaya dibacakan khawatir penutup surah Al-Baqarah dan sebagainya atau ayat Al-Quran ketika turunkan dalam kubur. Diriwayatkan sedemikian daripada mereka. Tapi bila dalil tu banyak ni. Tajuk dia ketika tanam. Tapi dikembangkan kepada hari lain datang pun pakcik tak apa. Faham tak? Ataupun macam diorang baca kisah tentang Nabi SAW doakan cucukkan dekat pokok pelepah tamar yang basah pada pokok pada kubur dan harap
selagi mana daun ni basah, berzikir dengan Allah Ta'ala, diringankan siksaan orang yang kubur. Dalil tu banyak ni. Diorang pakai untuk ni kaedah ni lah. Dalil tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan untuk jadi upacara. Imam Ahmad bin Hanbal pun tak pernah kata suruh baca. Macam kes lah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah kata berkenaan dengan semua pahala boleh sedekah kat orang. Bukan setakat pahala orang mati, orang hidup dia kita bagi. Tapi tak ada cara ataupun upacara untuk buat. Geng-geng ni tambah dengan upacara. Dengan cara dan gaya, dengan waktu, dengan sekian, dengan jumlah. Tajuk dia macam tu lah. Macam kes benda tadi memang diriwayatkan kepada daripada sebahagian para sahabat minta dibaca ketika turunkan jenazah dia ke dalam kubur. Tapi bukan bermaksud untuk jumpa, tak jumpa je baca. Ni baca mana ada. Faham? Macam diorang gunakan ni lah majlis qasidah lah apa Tuan Al-Badru Alaina tu. Mana Nabi datang pergi nasyid. Kisah tu kalau betul sekalipun sekali je. Sekali je. Bukan tiap kali jumpa Nabi je, hai Nabi keluar. Faham? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk rumah dia diam. Nabi keluar je, sallallahu ala, mana ada? You know, itu kena faham dalil tadi. Yang kau buat tiap hari ni pasal. Kalau kata sahih lah sekalipun, lu tak sahih pun. Kalau sahih sekalipun, kisah tu berlaku sekali tu. Bukan untuk main tiap hari jumpa je. Genap Mana? Faham tak? Itu masalah pendalilan tadi. Nak kata tak pandai kan marah. Tapi tak pandai lah. Sebab benda tu bukan Nabi buat macam kalaulah betul, katakanlah betul sekalipun. Tapi benda tu hari tu je jadi. Bukan tiap-tiap hari. Bukan dia orang ada tim. Mana kumpulan qasidah kita mana? Siapa itu yang tolak Al-Badru Alaina dekat Nabi balik perang tu? Engkau. Siap gendang. Nabi keluar kita gendang. Ni keluar je gendang. Kan nampak bodoh kan? Tunggu depan pintu rumah Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana ada? Tu fahamkan dalil itu ada. Awak pakai kat mana? Benda ni masalah dia. Sebenarnya. Kalau kisah tu ada sahabat minta dibacakan ayat ketika turunkan jenazah dia. Tapi bukan suruh tiap hari jumpa je. Auzubillah minasyaitonir rajim. Auzubillah minasyaitonir rajim. Macam tu pun ada. Itu yang kena faham, dalil itu ada. Tapi bukan itu pakai dia. Lepas tu antara perangai ahli bid'ah adalah berdalil, mencari dalil untuk sokongan. Mana apa perangai dia ada, cari dalil apa yang sokong perangai dia. Dia bukan dia kan beramal kerana dalil. Dia ada amalan, cari dalil yang agak-agak macam sipi-sipi, macam kena-kena. Dia bagi syibih dalil. Itu masalah haruah. Faham Yep. Pangkat dia, diorang mereka berdua adalah sepupu dengan anak saudara sepupu. Kan Ali sepupu Nabi. Ali kan anak Abu Talib, Nabi anak Abdullah dengan Abu Talib adik-beradik. So anak Nabi adalah anak saudara sepupu. Sebab tu Ali bin Abi Talib bila Nabi wafat, kan? Bukan dua pupu. Anak saudara sepupu. Dua pupu ni bila atuk kita dengan atuk dia adik-beradik. Jadi budaya itu lama dah kita ulas sebenarnya. Yang macam tu. Dia cerita macam ni. Bukan. Dia actually gaya tu rekaan, mengarut. Sebab para sahabat Nabi, Abu Bakar tak pernah buat macam tu. Dia lebih sayang Nabi banding orang-orang yang pelik-pelik ni. Tak ada Abu Bakar kata, aku rasa Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin kita, ini cerita Ibrahim pendek tu. Dan cerita Piramli. Tak? Haji Bakhil. Ingat tak waktu diorang datang jumpa kan nak Pinang? Cikgu Murni. Kata, kami datang Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin Allahumma salli ala Muhammad. Aku tangkap. Jangan, sabar. Saya rasa Allahumma salli ala Muhammad. Pasal ni? Kan? Dia cakap sepatah je Allahumma salli ala Muhammad. Jenuh yang apa si labu dah cakap dah. Aku tangkap. aku tangkap. Pasal kita ada speech, ucapan para sahabat Nabi
dalam mereka berdakwah, dalam mereka kita panggil apa, menyampaikan agama, kita boleh berselawat ke atas Nabi dengan banyaknya bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita kata, macam dikatakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah kata pada seorang lelaki. Ibnu Umar ni dia perangai. Perangai dia, mana tempat Nabi pergi, dia pergi. Nabi duduk, dia duduk. Kenapa duduk sini? Nabi duduk kat sini. Satu hari, ada seorang lelaki bersin sebelah dia. Hacum. Lagi dia kata, hacum. Lepas tu dia kata, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, salam kata Rasulullah. Dia toleh dekat budak lelaki tu. Dia kata, aku pun kata Alhamdulillah salam kata Rasulullah. Tapi bukan macam ni Nabi ajar kami. Nabi ajar kami untuk kata Alhamdulillah ala kulli hal. Mana Alhamdulillah pada semua keadaan. Mana selesai Alhamdulillah. Okay. Orang mungkin kata, apa masalah dia? Dia bersin dan salam kata Rasulullah. Problem dia adalah, kalau kena seorang lagi, hajum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah dia baca habis. Dia tak apa lagi. Seorang lagi, hajum. Al-Kahfi terus. Alhamdulillah anzala ala abdi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita macam, nampak tak? Once boleh tambah benda baik ikut akal, jahanamlah agama ni. Seorang bukan Fatihah, kan, seorang selawat lah. Hacum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallallahu. Nampak tak? Rosaklah agama. Apa Nabi ajar tu yang Ibnu Umar, walaupun dia suka duduk tempat Nabi duduk, berdiri tempat Nabi berdiri, solat Nabi solat, dia tegur lelaki tadi, dia kata, bukan begini Nabi ajar kami. Sebab apa? Once kita buka pintu ni, siapa tak boleh tambah? Selepas ni bersin-bersin Al-Fatihah terus. Jenuh tunggu. Nak yarhamkallah. Ya. Dia baca Al-Fatihah kot. Kita tunggu bila? Ini hak Muslim kata Muslim kan? Tajuk ni hak Muslim kata Muslim. Bila dia bersin, dia puji Allah, kita kena tarahum kat atas dia. Tak boleh kita tinggalkan. Macam dia bagi salam, kita jawab. Datang kawan ni bertambah. Ibnu Umar tegur. Macam tu keadaan dia, tak boleh tambah kat situ. Dan itu kita macam ucapan para sahabat Nabi yang cinta Nabi lebih besar daripada itu. Tapi dia orang tak pernah pun cakap-cakap. Abu Bakar cakap je. Kan contoh ketika Nabi wafat. Kan Nabi wafat. Apa ucapan dia? Dia kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa bersembah Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, man sembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, kerana Allah Taala Maha hidup, tidak akan mati. Dia berucap depan ramai. Tak ada pun man kana ya'budu Muhammadan, Allahumma salli ala Muhammad. Fa inna Muhammadan qad mat. Allahumma salli ala Muhammad. Wa man kana ya'budullah, Allahumma salli. Mana ada? Kalau bukan tu kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin al-mahdi min ba'di. Gigit dengan geraham Nabi kata. Tak boleh, tak ngarut. Okey, berhenti kot. Sakit dia ni. Okey, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Tak, sinus tak hilang lagi. Tadi macam dah hilang dah. Ni datang balik. Amin, amin. Wassallallahu ala Muhammad sallallahu alhamdulillah alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.